A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada para penonton, para jemaah sekalian, khususnya jemaah Masjid Darul Ma'mur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal quwwah wa abwabal ilmi wa abwabal jannah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikurniakan kepada kita nikmat kesihatan, nikmat keimanan, nikmat dapat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah pun meninggalkan 10 awal Zulhijjah ni 1 hingga 10, yang mana kita telah bicarakan kelebihannya cukup besar sekali apa sahaja amalan yang dilakukan pada awal Zulhijjah. Baik para penonton, para jemaah rahimakumullah, insya-Allah pada hari ini kita masuk pada satu tajuk, iaitu cintailah anak-anak yatim para jemaah. Kerana orang yang mencintai anak-anak yatim, memelihara, mengambil berat tentang anak yatim, akan mendapat tempat yang paling hebat di hari akhirat. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iaitu akan bersama dengan baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam insya-Allah di syurga, sebagaimana hadis yang kita akan bincangkan. Dan juga insya-Allah kita akan bicarakan juga Kenapa sehingga orang yang memelihara, menjaga anak yatim ni akan mendapat tempat mendampingi Nabi SAW di hari akhirat dalam syurga? Apa special sangat ni orang yang memelihara anak yatim, mengambil berat anak yatim, mencintai anak-anak yatim, sampai mendapat tempat yang begitu special, yang kira bukan kata 5 star ke 6 star, mungkin berapa star pun tak tahulah di hari akhirat, dan mendapat syurga yang paling tinggi. Apa dia punya kelebihan tu sangat tu? Baik para jemaah, insya-Allah sebelum kita huraikan siapa itu anak yatim, sebab ada orang tanya juga, habis kalau umur 40 tahun bapa meninggal, ni anak yatim ke tidak? Ini anak yatim lain macam sikit. Jadi insya-Allah kita akan bicarakan para jemaah. Jadi sebelum itu marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ni orang yang mencintai anak-anak yatim, dapat memelihara, mengambil berat, sekurang-kurangnya mengambil berat tentang golongan anak-anak yatim ini, dan mudah-mudahan dikumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah. Saya ingin ketengahkan isu ini pasal tajuk kita pun berkenaan bagaimana mendapat pahala 7,000 tahun. Dan amalan-amalan yang digandakan insya-Allah, dan mudah-mudahanlah dengan kita cuba mencintai, mengambil berat hal anak yatim, mendapat tempat yang paling mulia di hari akhirat. Sebab ini pun satu lagi saya lihat dalam satu dokumentari baru-baru ni, di mana ada budak-budak kecil kesian di Syria. Kita tahulah sekarang Syria ni sedang pergolakan, peperangan saudara. Bermula daripada benda bantahan, demonstrasi, akhirnya jadi peperangan, dan akhirnya pelarian jutaan manusia membanjiri negara-negara jiran. Di Turki, di Lebanon, banyak negara-negara yang terpaksa menampung pelarian orang-orang rakyat Syria. Begitu juga orang Rohingya, di mana terpaksa mereka melarikan diri. Kita tahulah kesian, sehingga kan saya dengar daripada kajian bangsa-bangsa bersatu, Wallahualam,
Dia kata yang paling ramai pelarian hari ini adalah siapa tuan-tuan? Orang-orang Islam. Antara orang yang paling ramai, bukan kata antara, yang paling ramai pelarian adalah orang-orang Islam. Jadi kalau jadi pelarian, anak-anak terbiar, kadang-kadang tak cari mak tak ada, bapa tak ada. Jadi ada satu dokumentari dia ceritalah pasal bapa dia kata dia pun dah lama tak jumpa dan sebagainya. Jadi ini kita sebagai orang-orang Islam, para jemaah, ini sebagai menanamkan sifat persaudaraan Islam. Ini satu kewajipan. Ada orang salah faham bahawa persaudaraan Islam ni bukan wajib. Tidak. Sehingga kan Rasulullah SAW menyebut tidak masuk syurga melainkan orang yang beriman. Dan tidak beriman melainkan mereka saling mencintai sesama mereka. Ala adullukum, tidakkah aku tunjukkan kepada kamu satu amalan kalau kamu lakukan, kamu mencintai antara satu dengan lain, iaitu apa? Itulah sering kita buat tiap-tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tanggungjawab kita para penonton, para jemaah sekalian, melihat umat Islam hari ini kesian, pelarian, peperangan, di Yaman lagi tak settle, di Afrika lain, ya Allah, di Afghanistan bom sana, bom sini, bila nak settle? Yang kesiannya, yang mati banyak ni orang-orang awam, budak-budak yang tidak berdosa. Ada sampai ke hospital pun kena bom juga. Ini kumpulan-kumpulan pelampau lah. Baik para jemaah rahimakumullah, kita ambil beratlah berkenaan orang-orang miskin, terutama anak-anak yatim di sini. Kita baca muka surat 293, kelebihan memelihara anak yatim. Satu lagi kelebihan yang amat besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah memelihara anak yatim sehingga mereka dewasa dan dapat berdikari untuk hidup sendiri. Diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza." Wa qala bi isba'aihi sababah wal wusta. Aku dan pemelihara anak yatim di dalam syurga. Masya Allah, dalam syurga kedudukannya seperti begini. Dan Rasulullah berkata dengan menunjukkan dua jarinya, iaitu jari telunjuk dan jari tengah. Para jemaah rahimakumullah, ini hadis ni sahih, Bukhari, Muslim lagi. Jadi di sini jaminan Rasulullah SAW dalam syurga. Kalau orang kata jaminan Rasulullah bersama di padang mahsyar, mungkin padang mahsyar sajalah bersama dengan Nabi. Tapi masuk syurga mungkin lain-lain. Nabi masuk pintu yang lagi hebat, kita masuk mungkin pintu yang bawah. Tapi Rasulullah menyebut ni, wa ana wa kafilul yatim fil jannah, dalam syurga. Dan Rasulullah memberikan isyarat, ginilah lebih kurang. Ini bukan makna peace Ini peace ni lain pula. Ini maknanya dekatnya dengan Rasulullah di dalam syurga. Masya Allah, ini sebab tu kadang-kadang ada bertanya, apa sampai hebat sangat ni, kelebihan yang begitu hebat dengan menjaga anak yatim. Habis kalau jaga orang miskin ke, jaga orang, kenapa sampai macam gitu? Saya insya-Allah kita akan bicarakan. Baik, kafil para jemaah, para penonton sekalian. Apa makna kafilul yatim? Ini bahasa Arab. Kafilul yatim, kalau kita nak terjemahkan lebih kurang pelihara lah. Tapi kita lihat di sini di kalangan ulama-ulama cuba menghuraikan apa makna kafilul yatim bahasa Arab ni. Baik, di dalam bahasa Arab, kafil itu bererti orang yang menguruskan hal ehwal seseorang, seperti memberikannya nafkah, pakaian, didikan, tunjuk ajar dan lain-lain. Kelebihan yang besar ini boleh diperolehi sama ada dengan belanja dari duit dia sendiri atau dari duit anak yatim itu. Tetapi yang kedua ni, duit anak yatim mestilah melalui perlantikan yang sah. Mesti ada orang yang kasih, sebaik-baik bertulislah, kita ni bagi pihak family ke, bagi pihak tertentu, mewakilkan awak untuk menjaga anak yatim ni daripada duit anak yatim sekian-sekian. Mesti ada tulis surat lah, pelantikan. Jadi bagus. Jadi kalau apa-apa nanti jangan cakap belakang-belakang pula. Ini pasal duit anak yatim. Tapi kalau duit dia sendiri tu tak apalah, tak perlu, suruh dia jaga saja. Jadi kafil ni para jemaah, para penonton rahimakumullah, iaitu maknanya kafil ni iaitu menguruskan.
dan memberikannya nafkah, urus nafkah, pakaian, didikan, benda-benda yang keperluan ataupun barang benda-benda yang mestilah ada, didikan, pakaian, makanan, tempat tinggal, itu maknanya orang yang kafil. Jadi dengan dua cara, sama ada duit sendiri ataupun duit anak yatim. Sebab para jemaah, ada juga anak-anak yatim ni dia orang kaya, bapa orang yang Masya Allah, ataupun ibunya ataupun neneknya, jadi dia meninggal bapa dia orang kaya. Tapi itulah, kadang-kala selalunya kalau kaya-kaya ni dia dah ada tempat dia sendirilah. Cuma yang selalunya jadi bermasalah ni kalau orang-orang biasa, orang-orang yang orang susah ni. Tapi ada juga kadang-kala pelik, ada orang anak yatim dia orang kaya tapi dia tak percaya dengan family dia pasal duit pasal kan. Jadi dia suruh orang lain yang lebih dipercayai, kadang-kadang dia suruh ustaz suruh jaga. Pasal apa dia lebih percaya dengan ustaz, suruh jaga anak dia ada harta yang banyak, jaga. Jadi tengok keadaan lah, kalau ustaz tu boleh ataupun ustazah. Sekarang saya dengar banyak di Indonesia, Singapura pun banyak Darul Ma'wa. Ada orang salah sebut Darul Ma'wa, itu lain. Ni Darul Ma'wa, tempat orang-orang ni lah, Darul Ihsan sebagainya. Di Indonesia saya dengar banyak tempat-tempat, rumah-rumah. Kadang-kadang kesian lah, ada yang rumah-rumah tumpangan untuk orang-orang anak yatim. Tempatnya pun, ya Allah, tak terurus. Tapi itulah nak jaga anak-anak yatim yang susah. Jadi para penonton, para jemaah, tak kiralah duit kita ke, duit daripada anak yatim itu sendiri. Yang penting kita tanamkan dalam diri kita sifat kasih sayang, mencintai anak-anak yatim dan ambil berat terhadap mereka. Mana yang kita mampulah. Kemudian saya baca di sini, berkata muka surat 293, berkata Ibnu Battal rahimahullah, adalah satu kewajipan bagi yang mendengar hadis ini untuk mengamalkannya supaya mendapat tempat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga, dan tidak ada tempat di hari akhirat yang lebih baik daripada itu. Masya-Allah. Seterusnya berkata Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, mungkin apa yang dimaksudkan di sini ialah dekatnya kedudukannya nanti bersama Rasulullah sewaktu masuk ke syurga. Masya-Allah, ini ulama cuba huraikan maksud ana wa kafilul yatim fil jannah, dekat macam gitu, dekat dengan Rasul dalam syurga. Jadi Ibnu Battal ni, Ibnu Battal ni, ini antara ulama-ulama yang hidup di Spain dulu, para jemaah. Dulu kita tahu dah, Spain tu dipanggil Al-Andalus, kemudian dipanggil Asbania, kemudian dipanggil Spain lah lebih kurang. Dan dulu tempat orang kata port ilmu, sehingga kan saya terbaca sejarah di mana Raja Perancis, gitu jam para jemaah, di kurun pertengahan dulu, orang-orang barat sebenarnya dalam kegelapan ilmu. Mereka sendiri pun ilmu, sebab masalah gereja ni, dia kontrol ilmu, dia tak boleh orang-orang yang bawa ilmu baru atau mengatakan dunia ni bulat, siapa cakap ini kena tangkap. Jadi tak boleh menentang gereja. Jadi akhirnya ada raja daripada Perancis, dia nak anak perempuan dia belajar dekat Spain. Itu jangan Spain, orang-orang Islam yang jaga. Sampai macam gitu sekali, anak kepada raja perempuan hantar pergi Spain, dulu panggil Andalus, untuk belajar di universiti sana lah. Kalau zaman sekarang kita panggil universiti lah. Begitu hebat. Jadi Ibnu Battal ketika itu, beliau ada di Spain, dan itu jam ilmu berkembang begitu cukup hebat sekali. Jadi Ibnu Battal rahimahullah, dia mengatakan adalah satu kewajipan kita sebagai orang Islam apabila mendengar hadis ini, untuk apa? Supaya berusaha untuk mendapat tempat bersama Rasulullah dalam syurga. Dan ini dengan cara usaha mana yang kita mampu, yang terbaiknya mencintai, ambil berat. Kalau kita tak mampu nak pelihara kat rumah pun, sekurang-kurang kita bantu rumah-rumah tumpangan, tempat-tempat mereka tinggal, bayar duit nafkahnya, atau apa yang kita mampu, ambil berat. Dan insya-Allah mudah-mudahan termasuk dalam golongan kafilul yatim. Cuma Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, ini ulama dalam mazhab Syafi'i. Ini imam ni pun Masya Allah luar biasa. Ibnu Hajar ni, ya Allah, umur saya 80 lebih lagi. Tapi dia ada satu, dia dipanggil Al-Hafiz, seorang alim ulama hadis, sehingga dia boleh hafal sanad-sanad hadis, perawi-perawi hadis.
dan satu bukunya memang cukup luar biasa, sehingga ulama mengatakan buku dia Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari. Dia kata tak perlulah kita la hijrah ba'dal fath. Mana kita ni dah Sahih Bukhari ni dah tak perlu lagi nak disyarahkan lagi. Pasal hebatnya kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari karangan Imam Ibn Hajar Asqalani. Memang kalau tuan-tuan para jemaah siapa-siapa yang boleh bahasa Arab, baca buku Fathul Bari karangan Ibn Hajar ni, Masya Allah, ilmu dia dari segi fikih dia punya kajian hadisnya, huraiannya memang cukup luar biasa. Jadi Ibn Hajar Asqalani dalam menghuraikan Sahih Bukhari ni, hadis ni, dia kata mungkin antara yang dimaksudkan dekat dengan Rasulullah adalah dekatnya kedudukan nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu masuk ke syurga. Jadi apa-apa pun tafsiran, mungkin ada yang tafsirkan begini-begini, yang penting kita cubalah para jemaah. Saya percaya ada di Singapura mungkin ramai juga yang kehilangan bapa, sebab kita tahulah selalunya ini pun kena hati-hatilah para penonton. Orang buat motor ni, saya baru dengar berita ni kes aksiden motor, ini aksiden motor. Jadi ramai di kalangan masyarakat Melayu ni yang bawa motor. Jadi hati-hati para jemaah kalau nak selit sana, selit sini, selit. Mula ada kesian, ada yang meninggal, anak kecil-kecil dan sebagainya. Jadi balik semula kepada tajuk kita, mencintai golongan anak yatim, memelihara mereka bersama dengan Rasulullah insya-Allah di hari akhirat dalam syurga. Baik, saya teruskan bacaan di sini 294. Walau apa pun tafsiran yang tepat tentang hadis ini, yang penting ialah kedudukan yang amat tinggi bagi mereka yang dapat bersabar dalam memelihara anak yatim, mendidik dan mengasuhnya dengan didikan yang baik sehingga mereka besar dan dapat berdikari dengan sendirinya. Walaupun apa tafsiran, kita akan lihat tafsiran kata ginilah, ada kata ginilah. Tapi kita cubalah usaha mana yang kita mampu untuk, kalau tak dapat pelihara, kita ambil berat, mencintai, ihsan kepada mereka dan seterusnya lah bersabar. Dan budak-budak anak-anak nakal, anak yatim ni, kadang-kadang kita pelihara degil satu macam, kadang nakal, ada yang baik. Jadi kita kena sabar, insya-Allah kelebihan yang luar biasa. Baik, soalan di sini timbul, ini anak yatim ni, bila masa umurnya yang tak lagi dipanggil anak yatim. Tak kalau umur 50 tahun, bapa meninggal, nangis je. Absam menangis, dah jadi anak yatim. Umur berapa? 50. Ini bukan anak yatim, ya anak yatim piano kata. Jadi yang dimaksudkan dengan anak yatim di sini ialah orang yang mana budak-budak ni umur, kalau zaman sekarang lebih kurang dah umur 19 tahun, 20 tahun. Di mana dia syaratkan dia dah boleh bekerja, dah boleh usaha sendiri. Mana kalau urusan dengan pihak pejabat, pemerintah, urusan di luar, bank dan sebagainya, dia dah boleh buat sendirilah. Dah tak perlu lagi sikit-sikit. Saya ingat dulu waktu saya kecil-kecil, kadang nak pergi bank pun ajak orang. Kadang nak pergi urusan NS, urusan pun ajak orang. Macam kita masih belum confident. Jadi apabila budak umur selalu 19 tahun, 20 tahun, dia dah mula tahu cara-cara nak berurusan dengan bank, dengan surat menyurat. Dia dah boleh urus sendiri, insya-Allah itu sudah dikira bukan lagi anak yatim. Tapi tengok keadaan, ada orang ni, kerana budak ni dia punya low IQ pun satu hal juga. Pada umur 20, 21, 22 pun masih slow je. Jadi masih dikira sebagai anak yatim sampai dia boleh berdikari. Ini yang pendapat-pendapat yang mengatakan bila masa dia bukan lagi anak yatim. Ini yang tadi anak yatim piano tu yang umur 50 tahun. Jadi itulah para jemaah, ini ada orang bertanya. Baik, para hadirin rahimakumullah, saya nak masuk kepada tajuk berkenaan kenapa? Ini soalan penting juga. Kenapa dengan memelihara anak yatim, menyayangi anak-anak yatim, mengambil berat anak yatim dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tidak dengan sembahyang? Kita sembahyang 5 waktu apa? Kita sembahyang sunat apa? Kenapa tak dapat bersama dengan Nabi? Walaupun memang ada hadis jugalah, kalau siapa yang banyak bersujud, siapa yang banyak melakukan ibadah-ibadah sunat, insya-Allah. Tapi banyak melakukan ibadah sunat bersama Rasulullah, insya-Allah dalam syurga. Tapi kafilul yatim ni, menjaga anak, apa dia punya special? Baik para jemaah, ini sebagai ringkasan lah saya nak terangkan, iaitu antara sebab
orang yang boleh mendampingi Nabi dalam syurga, memelihara anak yatim. Pertama sekali, kalau kita lihat, dia lebih kepada dalaman para jemaah. Iaitu pertama, ia termasuk dalam maksud diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kamu wahai Rasulullah melainkan rahmat kepada seluruh alam. Jadi ini sebagai permulaan orang yang dalamnya ada sifat kasih sayang dengan anak yatim, ambil berat, ini dah termasuk dalam maksud iaitu diutus Rasulullah untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Ini sebagai mukaddimah nak menunjukkan kalau para jemaah, para penonton dalam hati kita ada sifat sayang, sifat kasih, sifat nak ambil berat dengan anak yatim, ini tanda pertama hatinya bagus. Termasuk dalam rahmatan lil alamin. Tapi kalau hatinya keras membatu, hatinya tak kisah, tak ada kesian, ini orang memang tak ada kisah pun. Ini masalah. Jadi ini pertama sekali sebab diutus Rasulullah untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Alam ni bukan setakat manusia para penonton. Alam ni termasuk binatang-binatang, pokok-pokok, udara, ni semua alam. Apa sahaja makhluk, itu namanya alam. Selain Allah Ta'ala, itu namanya alam. Alam, makna bintang-bintang, pasir-pasir, semut. Sehingga sebab itu para jemaah rahimakumullah, orang yang mengajar ilmu kebaikan, orang yang menuntut ilmu kebaikan, mengajar ilmu kebaikan, Rasulullah sebut apa? Bukan sahaja malaikat mendoakan kita, semut-semut ni binatang, kita manalah tahu, Rasulullah kisah tahu. Binatang-binatang dalam lubang mereka, ikan paus yang besar di lautan mendoakan kebaikan untuk orang yang mengajar ilmu kebaikan. Sebab apa? Dia mengajar sifat rahmat kepada orang lain. Jadi itulah para jemaah sifat rahmat pertama. Kedua, ia juga menanamkan dalam hati sifat ihsan, kasih sayang, melembutkan hati seorang Muslim, menjauhkan dari sifat keras hati. Memang, ini sebab itu dalam satu riwayat hadis di mana seorang lelaki bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu tentang hati dia keras. Mungkin lah ada orang ni dia boleh perasan dia susah nak menangis, susah nak ambil, tengok orang miskin pun tak kisah, tengok orang susah pun tak kisah. Jadi dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa hati saya ni keras sangat? Nak menangis pun susah, baca Quran pun tak boleh menangis, tengok orang susah pun tak ada sifat ihsan. Apa Rasulullah sebut? Alaihi salatu wassalam, idza aradta an talina qalbak, kalau kamu nak lembutkan hati kamu, fat'imul masakin, kasih makan orang-orang miskin, dan wamsah ra'sal yatim. Masya Allah, sapulah kepala anak yatim. Ini Rasulullah kata ia melembutkan hati yang keras dan dan begitu juga menjauhkan daripada sifat-sifat yang tak baik dalam hati kita, iaitu sapu kepala anak yatim. Ini hadis Rasulullah dan diriwayatkan Imam Tabrani juga, dan katanya hadis sahih, bahawa Rasulullah menyebut irhamil yatim wamsah ra'sahu. Kalau kamu nak lembut hati kamu, kasihanilah anak yatim. Pertama sekali Nabi sebut kasihanilah anak yatim dan sapu kepalanya, kemudian disebut memberi makan orang-orang miskin. Sebab apa para jemaah, anak yatim ni kehilangan ayah dia lah. Kerana orang miskin ni dia ada masih mak ada, bapa ada, adik-beradik ramai. Macam ada satu kes kan, ada orang tu mak dia meninggal lah, bapa ada, adik-beradik ramai. Dan para jemaah jadi selalunya kalau anak yang kehilangan bapa lah. Sebab apa para penonton? Kenapa kalau kehilangan bapa dipanggil anak yatim? Kalau kehilangan mak tak dipanggil anak yatim, tapi kalau kehilangan dua-dua lagi teruklah. Orang Melayu, sebab tu orang Melayu panggil anak yatim piatu. Sebab bapa ni dia yang orang kata mencari nafkah, dia yang sebagai pembela, dia yang menjaga, dia kira macam bos lah rumah tu. Jadi kalau seorang bapa dah tak ada tempat pencarian harta, rezeki, tempat membela, tempat mempertahankan keluarga tu dah, dia punya pagar penting tu dah tak ada. Sebab tu kerana saya pun pengalaman saya lah, kalau apabila bapa meninggal, dia punya, walaupun saya lelaki-lelaki tapi boleh rasa dia punya sedih tu macam
Tak tahu macam mana, menangis. Tapi lepas tu mak meninggal, sedih juga, tapi tak sesedih bapa meninggal. Tak tahu apa pasal. Mungkin tuan-tuan saya tak tahulah, tu perasaan saya, pengalaman saya. Jadi di sinilah disebut bapa meninggal, anak yatim. Jadi di sini para jemaah, satu kajian saya buka di Google. Mudah-mudahan ni betul lah, satu kajian di negara Arab. Dia dalam satu ilmu psikologi lah, ni orang Arab buat kajian. Sebab mereka lihat hadis tadi, sapu anak yatim melembutkan hati. Jadi orang-orang Arab ni, dia tengok hadis ni, dia buat kajian. Dia buat kajian beberapa orang, yang orang ada masalah ni, dia suruh sapu kepala anak yatim. Datang, bukan datang suruh sapu balik, taklah. Mana sapu belai, tengok macam mana reaksi diri dia, jiwa dia. Dan mereka dapati banyak tanda-tanda bahawa orang ini, selepas tu jiwa dia, perasaan dia mula berubah. Perasaan dia punya kasih sayang dia punya nak bantu orang berubah setelah dibuat kajian tersebut. Jadi mungkin tuan-tuan para jemaah boleh buat kajian sendiri. Mungkin orang kata, alah ni kajian orang negara Arab, kita nak kajian Amerika, alah sikit-sikit sana. Orang Islam, orang Mesir buat kajian, kerana betul. Jadi kalau siapa tak puas hati, buat kajian sendiri. Jadi Rasulullah membuktikan sapu kepala anak yatim, Masya Allah. Dan satu lagi para jemaah, kenapa dengan memelihara, mengambil berat anak yatim bersama dengan Rasulullah? Antara sebabnya ialah insya-Allah sifat ini akan membawa kepada sifat Raufur Rahim, sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah ni At-Taubah, akhir surah At-Taubah, Allah Taala menyandarkan dua sifat Allah Taala, disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat apa? Raufur Rahim. Saya bacakan ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masya-Allah, Allah Taala puji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat yang amat ambil berat terhadap umat Islam. Susah hati dia kalau orang Islam susah. Kita umat Islam kadang-kadang dah tak tahulah macam mana. Orang Islam susah, kita pun tak kisah. Kadang-kadang kita lagi suka orang ini susah, orang ini senang, kita pula susah. Ini penyakit hati. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Raufur Rahim kepada orang beriman. Rauf, amat kasih sayang, dan Rahim pun lebih kuranglah. Rahimun, Raufun. Maka insya-Allah para jemaah, orang yang maknanya dapat menanamkan dalam diri dia cinta, kasih sayang kepada anak-anak yatim, budak-budak kecil, mungkin bersebab dari peperangan, mungkin bapa ada aksiden, mungkin masalah penyakit, ada sekarang COVID, ada yang meninggal sana, meninggal sini. Jadi kita tanamkanlah sifat kasih sayang, mudah-mudahan dia membawa kepada sifat Raufur Rahim. Kita masalah umat Islam ni bergaduh, berpecah, berperang. Yang ada saya dengar sampai melaknat. Orang Islam melaknat orang Islam. Apa dah jadi ni? Jadi punca dalaman. Dalaman dia tak bersih. Tak bersih, tak putih. Orang kata. Kadang-kadang orangnya putih, tapi dalamnya tak putih. Mudah-mudahan saya ni pun mungkin putih. Mungkin dalaman pun putih jugalah. Jadi kadang-kadang ada orang Afrika, kulitnya hitam, tapi dalam dia putih. Kita nak umat Islam sama ada luar hitam ke putih ke merah ke, dalaman kena mesti putih juga. Hati yang bersih, insya-Allah dengan memelihara, ambil berat anak yatim, insya-Allah akan menyemai sifat Ar-Rauf dan Ar-Rahim. Baik, satu lagi antara sebab kenapa dengan memelihara anak yatim akan bersama Nabi dalam syurga, masya-Allah. Antaranya ia melembutkanlah, dengan melembutkan hati dan menjadikan kita ni sifat rahmat. Saya kasih contoh ini, di mana ada seorang sahabat namanya Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu. Dia melihat Nabi SAW cium anaknya ni, cium Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Biasalah kita kalau ada, mungkin jemaah-jemaah dah sayang dengan cucu ni, bukan kata orang kata bukan peluk saja, habis dia gomol cucu sayang. Tapi yang heran ni, Aqra' bin Habis, dia lihat Rasulullah cium budak ni, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni ada anak ramai, satu pun aku tak cium. Terperanjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu, tuan-tuan di luar sana, kalau
tengok anak cium, tengok cucu cium, tu perkara baik tu, bagus tu. Jangan pula salahkan. Engkau ni apa dah cium cucu? Ini ada problem orang macam ini. Jadi di mana Rasulullah agak terperanjat, dia kata, wahai Aqra, adakah sudah dicabut sifat rahmat daripada diri kamu, wahai Aqra? Rasulullah pun terkejut. Kamu ada anak ramai, tak pernah kamu cium. Man la yarham, la yurham. Kalau kamu tidak ada sifat rahmat, kamu tidak akan dirahmati. Jadi inilah para penonton, para jemaah sekalian, menyayangi orang-orang ini anak yatim, insya-Allah menanamkan sifat rahmat macam tadi, dan mudah-mudahan dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Nauzubillah min zalik. Dan satu lagi para penonton, daripada kajian yang saya buatlah, daripada amalan-amalan yang paling dijamin masuk syurga. Saya ada buat satu buku namanya Amalan Dijamin ke Syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat daripada hadis-hadis ni semua ni, satu hadis-hadis, kebanyakan hadis ni menunjukkan orang yang paling dijamin masuk syurga ni orang yang sifat ihsan, sifat kasih sayang, sifat rahmat. Ini tiga ni. Saya perhatikan ada banyak ada hadis yang Rasulullah jamin masuk syurga ni, yang paling dijamin tiga ni. Sifat rahmat, sifat ihsan, sifat kasih sayang. Banyaklah bukti-bukti, saya nak terangkan nanti, tak ada masa. Cuma itulah apabila saya lihat ini dan dilihat dengan masyarakat Islam hari ini, ya Allah, jauh beza. Antaranya ada yang membenci, memerangi orang Islam, bergaduh orang Islam sekarang di Syria, di Yaman, di Afghanistan, banyak lagi lah di Iraq, di punca kerana daripada orang-orang Islam sendiri bergaduh dengan orang-orang Islam. Sifat rahmat dah tak ada, sifat ihsan dah tak ada, sifat kasih sayang dah tak ada. Jadi para jemaah, insya-Allah dengan memelihara anak yatim, insya-Allah ditanamkan dalam diri seseorang itu sifat rahmat, sifat rauf, sifat rahim, sifat kasih sayang. Ini antara perkara yang dijamin. Dan antara hadis ni juga, orang yang melihara anak yatim menunjukkan sifat kasih sayang. Antaranya juga saya baca hadis, iaitu orang yang pelihara dua anak perempuan dengan penuh kasih sayang, dia akan masuk syurga. Jaga anak perempuan dua, hadis sahih. Menjaga anak perempuan dua orang dengan penuh kasih sayang, Rasulullah jamin masuk syurga. Habis anak lelaki, ialah pada zaman dulu, zaman jahiliah, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang melihat anak perempuan ni macam, alah, anak perempuan ni susah lah, nanti nak kerja apa, nak itu apa, nak panjat pokok kelapa ke pokok ni. Susah. Zaman sekarang tak payahlah panjat pokok kelapa. Sekarang semua duduk office banyak. Jadi ini zaman dulu, mereka melihat anak perempuan ni susah, menyusahkan mak bapak. Jadi Rasulullah kata, tak, kamu jaga ni dua anak perempuan, kamu ahli syurga. Tengok, sifat ihsan. Kasih sayang. Banyak lagi lah para penonton. Baik, sikit lagi, ada masa lagi sikit, iaitu antaranya juga ialah hati adalah raja. Sebenarnya hadis berkenaan memelihara anak yatim ni, dia nak balikkan kepada hati, sebab hati kita adalah raja. Dan akhlak adalah cerminan hati. Kita ni perangai, maaf cakap, perangai buruk, perangai jahat, busuk hati, punca datang daripada hati. Sebab hati ni kalau tak bersih, jahat, dengki, busuk hati, dia akan melahirkan sifat akhlak yang buruk. Tapi kalau hatinya bersih, hatinya mulia, hatinya macam tadilah ihsan, kasih sayang, sifat rahmat, dia akan melahirkan sifat ihsan yang baik kepada orang lain, mencintai orang miskin, sayang mak bapak, taat kepada orang tua. Ini semua dalaman kita yang bersih. Ini yang kita harap-harapkan masyarakat Melayu kita, masyarakat Islam. Dalaman ni penting para jemaah. Sebab itu kadang kita tengoklah masyarakat Melayu jugalah ada yang masalah itu, masalah ini. Kadang-kadang pernah juga saya lihat jiran, jiran bukan orang lain, orang Melayu. Tapi itulah dia buka lagu bising-bising, buka radio kuat-kuat, sekuat-kuat hati. Dalam hati saya tak ada perasaan ke, dalaman dia tak ada perasaan ke jiran-jiran sebelah nak tidur ke, orang mungkin ada sakit ke, orang nak jadi sampai polis pun datang. Siapa? Orang Melayu juga. Inilah para jemaah. Jadi kita kena bersihkan hati. Jadi nak bersihkan hati ni antara caranya memelihara anak yatim. Sebab kita boleh tengok budak tu sendiri saja, teringat bapak dia. Apabila teringat bapak dia, kita teringat bapak kita, teringat keluarga kita. Kita alhamdulillah yang dia ni susah. Jadi semua mengingatkan kepada sifat ihsan dan kasih sayang. Dan satu lagi para jemaah, orang yang paling mulia akhlak dia antara orang yang juga akan bersama dengan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat denganku di hari akhirat juga ahasinukum akhlaqa, orang yang akhlaknya mulia. Orang yang akhlak mulia akan bersama dengan Nabi dalam syurga. Jadi nak mencapai tahap itu, sebagai permulaan jagalah anak-anak yatim dan untuk menanamkan sifat ihsan, dan mudah-mudahan hati kita mulia, melahirkan akhlak yang mulia. Pasal apa? Sebab hati adalah raja, para jemaah rahimakumullah. Jadi ini antara sebab-sebab kenapa orang yang memelihara anak yatim, menyapu kepala anak yatim, berkat pula lagi, kemudian cinta kepada mereka, insya-Allah mendapat tempat bukan di padang mahsyar saja, mendapat tempat di syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya nak bacakan sedikit muka surat 294. Satu perkara yang boleh kita lihat dari sudut yang lain, iaitu menderma untuk membina rumah anak-anak yatim dan juga untuk pengurusan mereka. Memandangkan masa bagi kita untuk menguruskan anak yatim adalah terhad dan mungkin tidak ada masa dalam pengurusan mereka. Sebagaimana kita tahu sebelum ini, menyiapkan bekalan untuk alat-alat. Seorang pergi berjuang sama pahalanya seperti orang yang berjuang fisabilillah, maka sudah tentulah orang yang menderma sehingga terbentuknya bangunan untuk anak-anak yatim dan membayar kos pengurusan mereka tidak kurang pahalanya seperti orang yang menguruskan hal ihwal anak-anak yatim itu sendiri. Para jemaah rahimakumullah, mungkin kita ni tak ada masa, mungkin kita sibuk. Bos company besar, mungkin company kecil pun tak pula, tapi sibuknya semacam pula tu. Sana sini sibuk tak habis. Sibuk-sibuk, ada sempat pula pergi travel. Jadi para jemaah, kalau sekiranya ada orang tu sibuk, habis saya tak ada masa lah. Baik, kan ada pengurusan anak-anak yatim di Singapura, kan ada tempat pengurusan anak yatim. Kita boleh derma, kita bantu apa yang kita boleh bantu dengan keuangan ke dengan apa, nafkah apa pun untuk pelihara. Ataupun kita bangunkan, macam di Indonesia ada, dia bangunkan rumah, dia bawa semua anak-anak yatim duduk situ, belajar situ, makan situ, dibesarkan kat situ. Ini pun cara untuk nak pelihara anak yatim. Sebab ada orang dia tak ada masa, jadi dia bayar, memberi duit, memberi nafkah kepada tempat-tempat penginapan anak-anak yatim. Ini caranya lah. Mungkin macam saya, tuan-tuan, para jemaah, mungkin ada yang tidak ada masa. Ini caranya jugalah kita derma kepada badan yang memelihara anak-anak yatim. Sikit lagi para penonton, bahkan menderma dalam tugas-tugas ini lebih melipat gandakan pahalanya, kerana dengan derma ikhlas itu ramai anak-anak yatim terurus kehidupannya daripada hanya menjaga satu atau dua anak yatim sahaja. Yang penting hendaklah kita cuba dari hari ini untuk dapat melaksanakan hadis yang amat besar fadilatnya ini. Adapun jika tiada masa, cubalah dengan menderma kepada pengurusan anak-anak yatim, pembinaan rumah anak yatim atau apa sahaja yang berkaitan dengan pengurusan mereka. Insya-Allah Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran sebagaimana yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jemaah, jadi kita kalau tak mampu, ambil beratlah terhadap mereka, bantu mereka. Ramai saya dengar di Singapura anak-anak yatim dan sebagainya, kita sapu kepala mereka. Tapi yalah, nak minta izin juga. Salah-salah sapu pun payah pula ni. Dia ni sapu pandai-pandai sapu kepala anak orang ni. Minta izin lah, pasal saya dah dengar lah, belajar dekat Masjid Darul Makmur ni online. Sapu kepala anak yatim lembutkan hati saya. Saya nak minta izin, boleh tak? Minta izin dululah. Salah-salah kan payah, gaduh pula ni. Baik para jemaah rahimakumullah, sekianlah saja yang ingin saya sampaikan berkenaan kelebihan menjaga, memelihara ataupun insya-Allah membangunkan tempat penginapan, memberi nafkah kepada orang fakir, anak yatim. InsyaAllah kedudukannya cukup mulia di hari akhirat. Sebelum kita akhiri kuliah para jemaah, marilah kita berselawat sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah dikumpulkan bersama baginda Rasulullah di hari akhirat dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.